اللهم لا سهل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله الكريم أن يرزقنا إخلاص النية في القول والعمل، ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من عبادك الصالحين، ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Sebelum kita mulakan kuliah ataupun kelas kita pada hari ini, marilah kita sama-sama niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan ikhlas hadir ke majlis ini untuk menambah ilmu, untuk menjadi hamba yang bertakwa kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadi orang yang alim, keluar daripada kejahilan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan niatkan apa-apa daripada amal soleh, apa-apa amal kebaikan yang kita lakukan, niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat daripada amal soleh dan amal ibadah akan diganjarkan dengan ganjaran yang sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk slide ni, sekejap. Bolehkah saya hantar kitab ni ke admin? Untuk di, sebab saya pakai WhatsApp saya, Ustaz. Ke sana. Wan Ania ni, betul? Oh, Ania ada ke Ania? Ania tak ada, saya Zainul. Ania boleh ke? Saya hantar untuk sekejap, boleh tak buat ni? Takut tak ni ni. Sekejap di screen. Tak dapat. Saya hantar ke ni, Wan Ania. Okey. Jadi kita mulakan. Lebih dahulu sedikit lagi perbahasan tentang mukaddimah dia. Mukaddimah mengenai sebelum mana kita nak mulakan pengajian suatu kitab, hendaklah kita baca mukaddimah sebagai satu peringatan lah buat kita macam mana cara nak menuntut ilmu. Semalam yang saya baca sebahagian, hari ini sedikit lagi baki dia. Qala Hafizul Lughawi Muhammad Murtaza Az-Zabidi, telah berkata Al-Hafiz Al-Lughawi, iaitu seorang alim dalam bidang hafiz dan seorang yang sangat alim dalam bahasa, iaitulah bahasa Arab, yang namanya Muhammad Murtaza Az-Zabidi. Dia kata apa? Wastima'ul ilmin nafi' fi dinihi wa dunyahu wa fil akhirah afdalu min ishtighali bin nawafil, ay minas salawat. Dia kata apa? Mendengar ilmu yang nafi' ataupun menuntut ilmu yang memberi manfaat kepada agama dan dunianya, di akhirat, dunianya iaitu perkara yang berkaitan dengan akhirat, lebih baik daripada menyibukkan diri daripada melakukan solat sunat. Ada menuntut ilmu itu lebih afdal daripada melakukan solat sunat. Itu sebagai kita kata panduan untuk kita untuk membezakan apakah amalan yang lebih baik untuk kita lakukan dalam seharian. Jadi Al-Imam Murtaza Az-Zabidi kata mendengar ilmu agama yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan perkara akhirat, itu lebih baik daripada melakukan amal solat, perkara ibadah seperti solat sunat. Bukan solat yang wajib, tak. Solat sunat jika dibandingkan dengan menuntut ilmu agama,
ilmu, khususnya ilmu fardhu ain, maka ilmu menuntut ilmu agama itu lebih baik. Sebab apa? Di dalam satu hadis yang lain, baginda Nabi SAW sebut, yang mana disebutkan oleh seorang sahabat. Seorang sahabat, dia cerita, nama dia Abu Zar Jundub bin Abdullah. Abu Zar bin Junadah bin Abdullah. Dia kata apa? Jundub bin Abdullah ni dia kata, suatu hari Nabi SAW tegur dia. Nabi SAW tegur dia. Nabi SAW tegur dia. Dia kata apa? Nabi menyapa dia. Dia kata, ya Abu Zar, la anta dua fatata'allama ayatan min kitabillah khairul laka an tusalli mi'ati raka'ah. Wa la anta dua fatata'allama baban min al-ilm khairul laka an tusalli mi'ata raka'ah. Dia kata tu. Bukan yang ni, bukan terjemah Mukhtasar ni. Satu lagi yang saya share tadi. Jadi Abu Zar dia cerita pada waktu tu, satu hari Nabi SAW tegur dia. Wahai Abu Zar, sekiranya kalau engkau berpagi-pagian, berawal pagi, kamu pun keluar untuk menuntut ilmu, belajar satu ayat daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu lebih baik daripada kamu melakukan solat sunat 100 rakaat. Melakukan solat sunat 100 rakaat. Satu ayat daripada ayat Al-Quran sahaja. Lebih baik daripada melakukan 100 rakaat solat sunat. Dan sekiranya kalau kamu berpagi-pagian, sekiranya kalau kamu berpagi-pagian untuk mencari ataupun belajar satu bab daripada ilmu, maka itu lebih baik bagi kamu daripada melakukan 1000 rakaat solat sunat. Tengok, nak bagi gambaran kepada kita manakah amalan yang lebih baik untuk kita buat. Manakah amalan yang lebih baik untuk kita buat, maka kita pilih yang terbaik. Kalau kita dari sudut harta pun, mana yang kita nak pilih? Orang nak bagi 1 juta dengan 1 ringgit. Mana yang kita nak? Mana yang kita akan ambil daripada tawaran tu? Sudah tentu kita akan ambil daripada duit yang 1 juta tadi. Sebab nilai 1 juta itu jauh lebih besar daripada 1 ringgit. Itu perumpamaan dia dah. Maknanya kita akan lebih memilih pahala sesuatu ibadah itu yang lebih besar. Dari sudut harta pun kita buat macam tu, dari sudut pahala pun sepatutnya kita memilih yang sedemikian. Tambah lagi dalam bab menuntut ilmu ni, Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, dia kata apa? Inna awla ma tunfiqu fihi nafaisil anqad talabul ilm. Dia kata perkara yang terbaik untuk seseorang itu belanjakan umur ataupun waktu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan apa? Puan-puan, iaitulah dengan menuntut ilmu. Tengok kepentingan menuntut ilmu yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, kemudian disebut pula oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Maka kita pilih perkara yang terbaik. Perkara yang terbaik yang paling tinggi nilainya, sepatutnya kita buat macam tu. Kalau kita nak beli barang pun, kita beli barang yang tinggi kualiti, apatah lagi dalam bab amal, bab beramal, mesti kita pilih suatu amal yang buatnya sedikit tapi pahalanya sangat besar. Pahalanya berganda-ganda. Kemudian satu lagi disebutkan juga mengenai Rasulullah SAW dalam satu hadis. Ketika mana baginda Nabi SAW keluar daripada apa? Nabi SAW keluar daripada rumah Sayyidatina Aisyah. Nabi dapati sebelah rumah Nabi itu ada Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Nabi dapati ada 2 kelompok. Satu kelompok mengadakan majlis zikir. Duduk zikir, la ilaha illallah, subhanallah dan sebagainya. Kemudian satu kelompok lagi ada majlis ilmu. Jadi bila Rasulullah SAW melihat kedua-dua kelompok ini, ke manakah Nabi pergi?
Tak, Nabi pergi duduk dalam majlis mana? Nabi lebih memilih duduk dalam majlis ilmu. Maknanya ini menunjukkan kita kata dalil ataupun bukti bahawasanya Nabi SAW pun tahu fadilat ataupun betapa besarnya pahala kalau seseorang tu duduk berada dalam majlis ilmu berbanding dengan majlis zikir. Dan ini perbandingan dua majlis yang kita kata majlis yang mendatangkan pahala. Kita tak buat perbandingan majlis yang mendatangkan pahala dengan yang mendatangkan dosa. Kita hanya membandingkan dua majlis yang mendatangkan pahala buat kita. Maknanya pilih yang lebih besar nilai dia. Lebih besar nilainya. Kemudian habis sampai situ. Kemudian kita masuk sedikit kepada muqaddimah. Muqaddimah kitab Aujazul Mukhtasar. Berhenti sampai itu. Sekejap. Yang mana Ustaz? Berhenti situ. Atas. Naik atas. Atas lagi? Atas atas lagi? Atas sekali. Ya tak Ni? dihapus. Sampai situ. Sekejap. Yang ini? Yang Right. bismillah tadi. Okey. Kita masuk sedikit. Okay. Bismillah walhamdulillah. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dan daripadanya kita meminta pertolongan atas urusan dunia dan agama. Okay. Muallif ataupun pengarang kitab memulakan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak, kalau kita tengok kitab-kitab ulama terdahulu, mereka pasti menulis ataupun memulakan penulisan mereka ataupun kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak, rata-rata ulama mengarang kitab pasti memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Apa tujuan ulama mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kata ulama, pertama kerana mereka ni nak mengikut Al-Quran. Nak mengikut Al-Quran. Kerana Al-Quran, kullu suratin min suwaril Quran la yubda'u fihi illa bi Bismillahirrahmanirrahim. Kerana setiap surah di dalam Al-Quran tidak akan dimulakan melainkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali illa suratul bara'ah. Kecuali surah bara'ah ataupun surah taubah. Surah taubah. Dua tu. Surah, bukan dua tu, satu surah saja tapi pelbagai nama. Surah bara'ah, surah ataupun surah taubah. Dan satu surah itu sahaja tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nak cerita tadi, kenapa ulama mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kerana nak mengikut Al-Quran. Nak ambil berkat. Nak mengikut, nak mencontohi Al-Quran. Kemudian, seterusnya, kenapa ulama ni mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kerana nak mengikut hadis baginda Nabi SAW. Di sana ada hadis Rasulullah SAW yang Nabi kata, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim aqta'. Itu Nabi sebut di dalam hadis. Apa maksudnya? Ini dalam hadis ni Nabi SAW dia sebut, dinukilkan oleh ulama, dia tengok hadis ni disebabkan mereka ni nak beramal dengan hadis baginda Nabi SAW, maka mereka mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata apa? Kullu amrin dhibalin. Setiap amalan ataupun setiap perkara yang dibuat tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka terputus amalan tersebut. Aqta' ni terputus. Jadi ulama kata
Apakah yang dimaksudkan aqta' ataupun terputus itu? Iaitulah dikurangkan pahala serta dikurangkan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bagi seseorang kalau dia nak mulakan amal yang ada kebaikan, ada nilai di sisi agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai contoh, seorang suami daripada pagi dia keluar, daripada pagi dia keluar daripada rumah untuk pergi kerja. Balik bila balik pukul 5, daripada pukul 8 keluar balik pukul 5. Maka ulama kata elok bagi orang ni ataupun siapa-siapa saja dia buat suatu amalan yang kita nak bagi contoh ni, kalau dia pergi keluar kerja, maka dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Untuk mendapat keberkatan dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mulakan sebelum dia keluar rumah tu, contohnya 7.45. 7.45 nak pergi tempat kerja. Dia mulakan dengan keluar rumah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama kata dengan dia baca Bismillahirrahmanirrahim, diteruskan keberkatan bagi orang ni sampailah dia selesai pekerjaan yang dia buat. Itu penting baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada amalan yang ada kebaikan. Nak tanya di sini, keluar kerja itu adalah satu kebaikan ataupun bukan perkara yang baik? Sudah tentu itu adalah satu perkara yang baik dan ada nilai di sisi agama Islam. Tambah-tambah dia keluar bekerja untuk apa? Untuk cari nafkah kepada anak dan isteri dia. Itu yang dimaksudkan. Maknanya sini, nak buat apa-apa mulakan dengan bismillah. Nak buat apa-apa pekerjaan besar ataupun kecil, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat pahala yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok orang-orang tua dulu, sebagai contoh, dia orang ni suka tegur anak ataupun cucu dia orang. Dia tengok pada anak cucu dia waktu dia nak makan, sebagai contoh, dia tengok perhati mulut dia, bergerak atau mulut dia sewaktu nak makan nasi sebagai contoh. Kalau tak bergerak, dia akan tepuk meja sebagai contoh. Tepuk meja. Baca bismillah tak lagi? Dia tanya macam tu. Tengok betapa kita kata orang dulu mengambil penekanan bagi anak-anak mereka supaya buat sesuatu baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia tengok anak dia ataupun cucu dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim ketika nak minum, maka dia akan bagi peringatan. Baca bismillah ke tak lagi? Kalau tak baca lagi, baca dulu bismillah. Ni tak setengah orang dengan tangannya tak basuh, baru naik daripada rumah dengan badannya kita kata berkeringat, terus sambar. Bila nampak makanan, terus sambar makanan. Tanpa basuh tangan, tanpa baca bismillah. Ini sepatut kita tekankan kepada ahli keluarga kita. Di sini sahaja kita boleh beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan penting jugalah dengan Bismillahirrahmanirrahim bagi orang yang ada hajat. Disebut oleh guru-guru pondok, sewaktu saya belajar dulu, bagi orang yang ada hajat besar. Bagi orang yang mempunyai hajat besar, yang dia nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, elok dia beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca 7, 8, 6 kali. Kemudian dia buat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara amalan yang mujarab. Ataupun dia baca dalam bilangan 1000 kali. Kemudian dia buat doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memenuhi hajat dia. Maka insya-Allah akan dikurniakan hajat dia. Dan benda ni ataupun amalan ni telah pun dibuktikan oleh ramai orang. Termasuk orang yang sekitar saya lah. Boleh jadi di sekitar tuan-tuan dan puan-puan ada juga yang mengamalkan ini dan Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi hajat dia. Sebab tu nak beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim, kalau ada hajat boleh buat 7, 8, 6 ataupun 1000 kali. Kemudian di sini dia sebut lagi, begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, bagi seorang isteri lah kita kata, sebahagiannya menjadi suri rumah ataupun tak menjadi suri rumah, dia buat apa? Dia buat
kepada suami dan membuat kebaikan kepada anak-anak dia. Seperti contoh dia buat kerja rumah. Buat kerja rumah, mengemah rumah ataupun memasak. Eloknya kalau dia sebelum memulakan memasak ataupun mengemah rumah, dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya mendapat berkat dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting sangat. Jangan kita mulakan apa-apa perbuatan kita tanpa ada kita kata pengingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kita mulakan sesuatu yang baik, kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim, rugilah. Sebab ini dibuat contoh oleh ulama-ulama terdahulu. Termasuklah kita kata pada dia nak mulakan penulisan kitab Aujazul Mukhtasarat ataupun kitab-kitab yang lain. Kemudian disebut sini Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Allah itu apa dia, tuan-tuan? Allah itu adalah nama suatu zat yang suci, yang patut diberi setinggi-tinggi kedudukan kepadanya. Itu Allah. Itu Allah. Maksudnya, makna satu kalimah Allah sahaja itu mempunyai makna zat yang suci, yang patut diberi setinggi-tinggi ketundukan kepadanya. Itu maksud kalimah Allah. Bukannya bila sebut Allah itu tidak memberi apa-apa erti. Bila sebut Allah, Allah, Allah itu sahaja pun mendatangkan pahala, menjadi satu zikir dan dapat memberi pahala kepada kita. Bukan seperti mana dakwaan ada orang sebelum ni, dia kata bila sebut Allah, Allah, Allah ni, itu bukan zikir, dia kata. Subhanallah. Baru balik belajar, tiba-tiba dia buat sesuatu yang kontra dengan apa yang diajar oleh ulama-ulama kita terdahulu. Dia kata baca zikir Allah, Allah ni, Allah, Allah, Allah itu bukan zikir. Yang dikatakan zikir menurut dia lah, dia kata sekurang-kurangnya sebut La ilaha illallah, Astaghfirullah, Subhanallah, itu baru zikir. Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat tu saja. Bukan syarat mesti sebut Astaghfirullah, Subhanallah, La ilaha illallah. Tetapi kalau sebut Allah, 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 itu pun dah zikir. Kerana ulama kata ada dua syarat yang saya ingat nak dijadikan perkataan itu zikir. Yang pertama, mesti ada kalimah Allah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, mesti perkataan itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dah dikira zikir. Dah dikira zikir. Sebagai contoh lagi yang kita tak biasa dengar. Di antara perkataan ataupun lafaz yang lain daripada zikir yang biasa kita guna adalah orang ulama zaman dulu, dia guna apa? Dia kata Allahu yarani. Allahu yarani, Allahu yarani, Allahu yarani. Apakah maksud Allahu yarani? Iaitulah Allah sedang melihat aku. Maknanya dia sentiasa sebut benda tu supaya dia mengingatkan diri dia agar tidak lalai. Mengingatkan diri dia bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan dia. Sentiasa memerhatikan dia 24 jam. Tak kurang daripada 1 saat pun. Sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dan sentiasa melihat dia dalam apa jua keadaan yang dia duduk. Itu maksud Allah yarani. Mengingatkan. Benda tu dah maklum, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kita, tapi kita je yang tak ingat. Kemudian Ar-Rahman. Kalimah Ar-Rahman iaitulah maksud dia Allah yang banyak memberi rahmat kepada orang Islam ataupun orang mukmin serta orang kafir di dunia, dan hanya memberi rahmat kepada orang mukmin di hari akhirat. Itu maksud Ar-Rahman. Maksud Ar-Rahman adalah Allah yang memberi maksud Ar-Rahman adalah yang memberi rahmat kepada orang mukmin dan orang kafir di dunia, serta memberi rahmat kepada orang mukmin di hari akhirat. Itu maksud Ar-Rahman.
Itu maksud sebenarnya lah. Tapi kalau biasa disebut dalam terjemahan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Itu tak berapa tepat lagi terjemahan tu. Dia ada takrifan Ar-Rahman tu maksud dia yang saya sebut tadi. Kemudian Ar-Rahim. Sebelum tu Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahman ini adalah nama khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kalimah Allah tadi. Kalimah Allah merupakan nama khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh dinamakan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah. Sebagai contoh, seorang ni dia nak namakan anak dia namakan anak dia dengan Allah. Tak boleh. Hukum dia haram. Ada. Hukum dia haram. Ada. Apatah lagi bagi nak memenuhi tuntutan orang kafir ataupun non-Muslim, dia tuntut apa tuan-tuan? Dia tuntut untuk digunakan kalimah Allah bagi menamakan Jesus, iaitu Nabi Isa. Tak boleh. Kita tak boleh ikut apa yang dituntut oleh mereka, kerana ini keluar daripada batasan syarak. Tak boleh kita namakan Jesus ataupun Nabi Isa itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat Nabi Isa. Bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga kita tak boleh namakan Nabi Musa itu sebagai Allah. Tak. Begitu juga lebih afdal lagi daripada dia. Daripada dua nabi ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh menamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah. Tak boleh. Jangan kita namakan seseorang itu dengan nama Allah, kerana Allah itu adalah nama khas. Nama khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh dinamakan kepada selain Allah. Tak boleh. Begitu juga kita kata nama Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman ini juga adalah nama khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita namakan kepada orang dengan Ar-Rahman ataupun Rahman. Tapi kalau kita tengok hari ni ramai orang menamakan anak-anak ataupun orang Islam lah, dia namakan diri mereka dengan Rahman. Tak boleh sebenarnya. Itu di antara nama khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Kalau nak guna juga, macam mana? Nak guna kalimah Allah bagi nama dia, kita kena letak Abdun. Iaitulah kita letak Abdullah bagi nama orang, bagi menamakan anak tadi. Kita namakan dia dengan Abdullah. Dan disebut di dalam hadis juga, Abdullah ini di antara sebaik-baik nama bagi manusia. Di antara sebaik-baik nama, Abdullah, Abdul Rahman. Tapi nama-nama tu makin hari makin tak ada dah. Kalau dulu orang kampung, orang lama, dia guna je nama Abdul Rahman, Abdullah. Cantik. Sebab itu nama nak menunjukkan bahawasanya orang ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Letak nama Abdullah ataupun Abdul Rahman. Jangan guna ataupun namakan anak dengan Allah dan Ar-Rahman ataupun Rahman saja, tak boleh juga. Dan di sini juga kena diberi perhatian. Bila seseorang tu diberi nama dengan Abdullah, tak boleh orang lain panggil dia dengan Allah. Tak boleh. Tak boleh. Allah, mari sini. Tak boleh gitu. Kena sebut Abdullah. Jadi ada setengah orang yang tanya, kalau seseorang tu diberi nama Abdullah, tapi tak panggil pun Abdullah, dia panggil apa? Lah saja. Lah. Kan biasanya orang Kelantan panggil belakang-belakang je nama dia. Nama panjang-panjang pun nak panggil, sebagai contoh Fadli. Fadli orang panggil Li macam tu je. Macam saya Mutawadi, orang panggil Li macam tu je, kawan-kawan panggil Li je. Ini pun sama juga, tak boleh panggil Allah. Tapi setengah orang dia panggil lah. Itu lah tu bukan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sejuzuk daripada nama Abdullah tadi. Jadi tak termasuk dalam perkara haram memanggil orang dengan nama Allah lagi. Tak termasuk benda tu. Melainkan kalau dia sebut
Dia panggil kawan dia yang nama Abdullah, dia panggil Allah, tak boleh. Begitu juga Abdul Rahman. Abdul Rahman ada macam Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman. Kita panggil Tunku Abdul Rahman ataupun Abdul Rahman. Jangan panggil Rahman ataupun jangan panggil Ar-Rahman. Tak boleh ke? Tak boleh. Panggil Abdul Rahman. Ataupun kalau guru kami dia ajar, kalau orang tu payah sangat nak panggil Abdullah, ada Abdul Rahman, payah sangat dia panggil apa? Dia panggil abad. Abad, hamba. Rujuk pada siapa? Rujuk pada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Abad ataupun abdu. Abad lah. Hujung dia dimatikan. Dia sebut tu. Abad ataupun hamba. Bukan hamba abdi tak. Ni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga nama yang mulia. Kemudian di antara nama yang khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala lagi, apa dia tuan-tuan? Iaitulah Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram. Itu tak boleh juga dinamakan kepada anak-anak. Tak boleh dinamakan kepada manusia. Dzul Jalali wal Ikram juga termasuk dalam kategori nama khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Al-Khaliq dengan qaf dengan qaf. Tak boleh menamakan manusia ataupun menamakan anak-anak kita dengan Al-Khaliq ataupun Khaliq. Kerana ini juga nama khas. Kalau nak letak juga perkataan tu boleh. Letak Abdul Khaliq. Dan adalah beberapa lagi sampai 8 kalau tak silap senarai nama yang khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya ingat beberapa saja. Ada. Kemudian tadi sebelum tu kita bincang tentang apa dia tuan-tuan, iaitulah tidak boleh menamakan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada dengan nama Allah. Tak boleh menamakan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut oleh ramai ulama termasuklah ulama-ulama kita lah. Ulama-ulama kita yang nak antaranya Syekh Al-Minangkabawi. Syekh Al-Minangkabawi. Dia sebut dalam kitab dia apa dia? Sekejap, saya tengok. Dia sebut dalam kitabnya tak dinampak. Tak apalah. Dia sebut dalam benda ni dalam kitab dia lah. Berkenaan perkara boleh tak menamakan Allah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata jawapan dia kata tak boleh, bahkan haram. Maka wajib kalau orang menamakan selain Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama Allah, wajib ditegah katanya. Itu di antara fatwa daripada ulama-ulama tanah Melayu lah. Syekh Al-Minangkabawi antara salah seorang. Ada. Kemudian kita sebut nama khas tadi. Ulang balik kepada nama khas tadi yang kita sebut tadi, antaranya nama khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah Ar-Rahman. Kemudian apa lagi? Dzul Jalali wal Ikram. Kemudian Al-Muhyi Al-Mumit. Yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini adalah nama khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita suka-suka namakan manusia ataupun menamakan anak-anak dengan Al-Muhyi ataupun Al-Mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Tak boleh. Tak boleh suka-suka macam tu. Kemudian di sini juga pada bismillah juga ada kalimah Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya yang memberi rahmat kepada orang mukmin, yang memberi rahmat kepada hanya orang mukmin di hari akhirat. Itu maksud Ar-Rahim. Bila diterjemah dalam bahasa Melayu, maha pengasih. Dengan nama Allah yang maha pengasih, dengan maksud penyayang. Itu pun kurang tepat. Ar-Rahim maksud dia Tuhan yang memberi rahmat kepada orang mukmin di hari akhirat.
Ha, kepada rahmat kepada orang mukmin sahaja di hari akhirat. Tidak kepada orang kafir. Kerana orang kafir hanya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala setakat atas dunia sahaja. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat dikecapi oleh orang kafir hanya di dunia saja. Di hari akhirat tak ada dah rahmat bagi mereka. Yang ada pada mereka adalah yang ada bagi mereka adalah seksaan. Itu bukan rahmat. Itu seksaan dan azab. Itu Ar-Rahim. Jadi kalimah Ar-Rahim ni sebab kita sebut tadi ada nama khas bagi Allah dan di sana juga ada nama yang tidak khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ada Ar-Rahim bukan nama khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Ar-Rahim ni adalah nama Allah juga. Ada Ar-Rahim ini boleh dinamakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga boleh dinamakan kepada selain Allah. Boleh dinamakan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, seorang tu dinamakan anak dia sebagai Rahim. 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 Tanpa letak abdun. Boleh. Sebab ini adalah nama yang bukan khas ataupun tidak khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalil nama Ar-Rahim ni bukan nama khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Disebut di dalam Al-Quran. Nabi SAW juga disebut dengan ataupun dipanggil juga dengan Rahim. Ada Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Raufur Rahim ataupun Raufun bil Mu'minin. Apa maksudnya? Dengan makna Nabi Muhammad SAW berlemah lembut dengan orang mukmin. Berlemah lembut dengan para sahabat. Itu maksud Rahim yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Kalimah sama. Kalimah sama. Bila disandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beza makna dia. Bila disandar kepada manusia, beza juga makna dia. Tak sama makna. Rahim bila disandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang memberi rahmat kepada orang mukmin di hari akhirat. Itu. Bila disandar kepada manusia, sebagai contoh Allah Subhanahu Wa Taala namakan Nabi SAW sebagai Rahim, Raufur Rahim ataupun Raufun bil Mu'minin. Dengan makna Nabi SAW berlemah lembut dengan orang mukmin. Kena ingat tu. Kemudian satu lagi ditambah senarai yang kita kata nama khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah tak sampai situ. Itu Rahim. Kita kata Rahim tu bukan nama khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga nama apa lagi yang bukan khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam Asmaul Husna tapi boleh digunakan kepada selain Allah, iaitulah Malik. Malik. Al-Malik ataupun Malik kita boleh namakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita boleh juga namakan kepada selain Allah. Kita namakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Malik. Malik. Seeloknya kalau nak kata ataupun nak menganggap Malik itu sebagai nama Allah, maka kita kena letak Abdun Malik. Kalau Malik saja, Malik pemimpin, ketua ataupun raja. Boleh juga. Letak itu boleh disandarkan kepada manusia. Kalau nak letak Abdun Malik, hamba kepada nak letak hamba kepada Allah, maka kena letak Abdun Malik. Rujuk kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih baiklah daripada letak Malik saja. Kemudian kemudian muallif mulakan juga dengan Alhamdulillah. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, muallif mulakan juga dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila disebut tentang segala puji bagi Allah, segala puji, Alhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah. Apakah maksud segala puji bagi Allah? Ini juga kita kata secara detail lah. Sedikit detail. Jadi kita duk sebut-sebut selalu setiap hari Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selepas solat pun kita sebut juga Alhamdulillah 33 kali. Tapi kita tak tahu apakah maksud Alhamdulillah. Sekadar tahu terjemahan sahaja.
segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Lalu ulama dia sebut, dia kata alhamdulillah segala puji bagi Allah ini dibahagi pujian itu kepada 4. Iaitulah pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji zat dia sendiri. Mana tuan-tuan dalilnya? Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala puji zat dia. Itu yang pertama. Kemudian pembahagian kedua iaitulah pujian Khaliq ataupun pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk. Tak, pujian Allah Taala kepada makhluk. Sebagai contoh, abdihi. Ada subhanalladzi asra bi abdihi. Abdihi itu ialah maksudnya hamba-Nya. Hambaku. Tak, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Rujuk kepada siapa? Rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalimah hamba itu merupakan satu pujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, Allah sendiri mengiktiraf dan mengakui bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hamba dia. Tak, itu Allah SWT diberi pengiktirafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selain pada Nabi ni macam kita lah. Kita ni ramai mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi belum tentu lagi Allah mengiktiraf kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaku saja ramai. Dan dalam masa sama kita mengaku kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa sama kita ni banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh yang terbaik bagi hamba Allah Subhanahu Wa Taala adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala iktiraf baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai hamba-Nya. Itu satu pujian besar dan tinggilah pangkat hamba Allah ni. Bukan biasa-biasa. Selain itu macam kita ni mengaku saja. Mengaku saja hamba Allah, hamba Allah. Tapi belum tentu lagi kita ni diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-Nya. Melainkan kalau kita betul-betul mengikut apa yang ditunjuk ataupun diajar, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Itu baru betul. Kemudian dimulakan dengan alhamdulillah. Itu dua pembahagian. Pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah, pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk. Kemudian yang ketiga, pujian makhluk kepada Allah Taala. Sebagai contoh, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita sebut. Maknanya kita puji Allah. Kemudian pujian makhluk kepada makhluk, yang keempat. Yang keempat, pujian makhluk kepada makhluk. Sebagai contoh, kita puji kawan kita. Sebagai contoh, kita ni lama dah tak jumpa kawan kita, kita pergi kepada dia. Kita jumpa dia, kita kata, engkau ni lama dah aku tak tengok. Makin handsome engkau ni. Makin cantik engkau ni. Makin ayu aku tengok engkau pada hari ni. Dulu serebeh je orang tengok. Kau sekarang makin handsome, makin cantik. Maknanya tu pujian makhluk kepada makhluk. Jadi 4 pembahagian ni adalah pujian. Pujian ni dah disebut sebagai segala pujian. Segala pujian tu merujuk kepada 4 pujian ni. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, segala puji. Segala puji tu yang mana? Yang 4 tadi. Segala puji yang 4 tadi semuanya kembali kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Itu maksud dia. Sebab apa? Sebagai contoh lah, Allah memuji zat dia, kembali kepada Allah. Allah memuji makhluknya, muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala puji di dalam Al-Quran tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana akhlak tu, yang menjadikan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam mulia tu siapa dia? Allah Taala sendiri. Maka sebab itulah pujian itu kembali kepada Allah juga. Kemudian pujian makhluk kepada Allah. Pujian kita puji Allah. Mana pujian tu kembali kepada Allah. Begitu juga pujian kita ataupun pujian makhluk kepada makhluk. Kita duk puji kawan kita tu handsome, cantik, bijak. Siapakah yang menjadikan kawan kita tu handsome, cantik, bijak? Tidak lain tidak bukan
dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah dikatakan segala puji tadi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Tak, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tak, Tuhan sekalian alam. Dan daripadanya kita meminta pertolongan atas urusan dunia dan agama. Tengok di awal-awal lagi pengarang ni seakan-akan meminta berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pada urusan dunia dan agama. Tengok penting ni nak buat ni. Apa-apa urusan kita buat sama ada dari sudut apa nama ni, urusan dunia ataupun urusan agama, kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipermudahkan urusan kita di dunia. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dipermudahkan untuk menuntut ilmu agama, dipermudahkan untuk faham ilmu agama yang kita belajar. Semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Kemudian disebut lagi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin. Dan selawat dan salam Allah buat penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyudah sekalian nabi, juga buat keluarga baginda nabi dan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Dan selawat ni, apa dia maksud selawat? Iaitulah satu doa supaya diangkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salam adalah merupakan satu doa juga. Kita buat doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi keselamatan ataupun keamanan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang Nabi risaukan. Benda apa yang Nabi risaukan ni? Nabi risau kepada umat dia. Nabi risau akan keselamatan umat dia. Sebab tu kita doa kepada Nabi SAW supaya diberi keamanan dalam hati dia pada kerisauan baginda Nabi SAW terhadap keselamatan umat dia. Tidak lain, tidak bukan macam mana nak menghilangkan kerisauan baginda Nabi SAW terhadap umat dia? Dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan umat dia. Bila semua umat Nabi Muhammad SAW selamat, barulah Nabi rasa aman. Jadi doa tadi, asalnya nampak zahirnya kita doa kepada Nabi. Betul tak? Kita doa kepada Nabi. Hakikatnya, fadilat ataupun faedah itu siapa yang dapat? Kita sendiri yang dapat. Dengan makna kita selawat kepada baginda Nabi SAW, tidak akan diberi keamanan kepada baginda Nabi SAW setelah mana umat baginda Nabi SAW diselamatkan. Maknanya umat Nabi SAW diselamatkan dengan cara itulah memberi keamanan kepada baginda Nabi SAW. Bila umat dia selamat, siapakah umat Nabi Muhammad SAW? Kita sendiri. Sebab tu kita digalakkan perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW. Selawat dan salam, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Selawat dan salam Allah buat penghulu kita Muhammad SAW. Di sini juga tuan-tuan, ditulis dalam buku ni, cuba bawah lagi, turun bawah sini slide ni, pada mata sini, situ cukup. Perhatikan tuan-tuan, wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad tu kalimah Arab tu tak apa dah. Tengok terjemahan dia. Dia kata apa? Selawat dan salam Allah, selawat dan salam Allah buat penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyudah kepada sekalian nabi. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, diletakkan ataupun ditulis perkataan terjemahan dia pun sama juga dengan tulisan asal Muhammad, mim ha
Mim, dal. Tak. Supaya apa tuan-tuan? Supaya nak mengingatkan kepada kita bila sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan hak. Hak pedas lah. Orang Melayu panggil yang biasa kita kenal hak pedas. Tak. Jangan ha bulat tu, ha simpul. Tak boleh. Kita sebut dengan Muhammad, Muhammad. Itu dah urus lain dah. Dan itu bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut Muhammad, Muhammad. Dia sepatutnya Muhammad. Ini juga diberi penekanan oleh ulama kepada kita supaya baca ataupun sebut nama Nabi dengan sebutan yang betul. Tak. Ni ulama tekan ni supaya sebut dengan sebut nama Nabi dengan sebutan yang betul. Tak. Sebut dalam at-tahiyat pun sama juga. Nak nak tegur kita ataupun memberi peringatan kepada kita supaya kita sebut nama Nabi dengan sebutan yang betul. Jangan sebut ikut suka je. Nabi Muhammad, Muhammad. Tak betul macam tu. Sebut betul-betul Muhammad. Di antara cara kita mengagungkan baginda Nabi SAW, kita sebut dengan cara yang betul. Muhammad. Muhammad. Nabi Muhammad. Jangan duk sebut. Ada setengah orang saya dengar sebelumnya orang duk bagi kuliah. Dia sebut apa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Muhammad, Muhammad. Nabi Muhammad, Muhammad. Bukan gitu cara sebutan dia. Sebutan dia Nabi Muhammad. Muhammad. Sebab tu nak tekankan di situ pengarang kitab ni nak tekankan supaya sebut ataupun jangan sebut selain huruf hak. Dia guna dengan Muhammad, Muhammad. Salah je lah. Tak boleh. Penyudah kepada sekalian Nabi. Ni mu'alif ataupun pengarang ni tekan pada sebutan nama Nabi Muhammad SAW. Tak. Maka di sini tuan-tuan lebih aulalah kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebutan yang betul dan sempurna. Allah, 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 Allah. Jangan duk sebut la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Ada. Kalau dalam solat kita sebut takbir. Allah sebagai Allah. Situ tak sah dah solat. Batal dah solat. Sebab tu kena sebut betul-betul tu. Tak. Allahu Akbar. Tak. Jangan kita sebut Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah. Allah dengan W. Kalau aja dalam bahasa Melayu, Allah macam mana? O, W, W, O, H. Allah. Ada. Pun tak betul juga sebut Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab ada hak. Ada ha bulat tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sebutan yang betulnya. Ya, kalau seorang tu sebut dalam takbir Allahu Akbar, maka tak sah awal lagi. Rugilah tuan-tuan solat. Sebagai contoh 10 tahun, 5 tahun duduk solat dalam keadaan tu. Solat dalam keadaan tak sah. Daripada situ dah mulalah. Setengah orang tu dia kata, wah ini je aku mampu sebut, ini je aku mampu buat. Sedangkan dia tak pergi betulkan bacaan dia dengan orang yang pandai mengajar tentang bacaan Al-Quran ni. Atau sebutan. Maaf Ustaz, kami tak dapat hilang. Ustaz dah hilang. Tak dengar apa-apa. Suara pun tak dengar. Ustaz? Ustaz masih ada lagi, cuma kami tak dengar suara Ustaz. Gambar Ustaz pun tak ada. Gambar tak Mungkin ada tapi ada. share tu ada. Mungkin ada masalah teknikal kat situ. Ustaz boleh dengar kami ya? Kami sedang menunggu. Ustaz tak sedar tu. Ania tolong call. Mungkin Ania boleh bantu. Ada tak Ania? Ada. Okey, mungkin Ania boleh bantu kot. Ustaz dia punya line tak ada lah. Telefon pun dia tak sampai. Sekejap ya. Okey, baik-baik. Okey, harap puan-puan semua bersabar ya sebentar. Kita pun dah nak habis dah, sikit saja lagi.
Sayangnya masa dah nak habis. Aduh. Sikit je lagi kan, tak apa. Kita tunggu sekejap je lagi. Ustaz dah masuk balik ya Kak Nun. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Oh, silap. Ni. Okey. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Okey, Ustaz di okey, mana, mungkin Ustaz. Ustaz di mana? Okey. Okey, tak Sekejap. apa. Saya keluar tadi. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh tutup ya untuk Dah tutup kita mulakan kuliah 2 hari seterusnya. Okey. Silakan Okey. Ustaz. Dia kata jadi sampai sini sajalah, Ya. tak habis dah sikit lagi ya. Kita sambung. Sikit lagi, tak apa. Selawat dan Silakan. salam juga buat keluarga baginda. Keluarga baginda, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana? Bukan semua kerabat dia. Yang dimaksudkan dalam sini selawat dan salam kepada keluarga baginda yang Islam saja. Adapun yang tidak Islam, maka tidak termasuk dalam selawat ni. Dan juga para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila disebut sahabat ni, dia ada takrifan dia. Mereka yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan Islam, itu barulah kita kata termasuk dalam golongan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu selawat dan salam ini buat keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang Islam sahaja. Tak termasuk mereka-mereka yang tak memeluk agama Islam. Jadi saya kira sampai sini dulu untuk kuliah selepas subuh lah. Sebelum masuk dah selepas subuh. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada kita, dapat kita sama-sama amalkan, dapat memberi peringatan buat kita terhadap apa yang kita lakukan sebelum ini daripada ibadah-ibadah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan kita di syurga Firdausil A'la sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan kita dalam Google Meet pada hari ini. Dan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din 'allimna ta'wil. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Ahmad Mutawalli yang merupakan guru Al-Quran dan Hadra ini yang melalui perkongsian ilmu pengajian berkitab Aujaz Mukhtasarat ini dengan perbincangan bab akidah itu akidah Islam yang merupakan intisari dari asas ajaran Islam seterusnya dihayati dalam kehidupan seharian kita ini. Dan sama-samalah kita hindari perkara-perkara yang membatalkan iman dan dua kalimah syahadah dalam bentuk iktiqad, perkataan dan juga perbuatan.
Dan insyaAllah kita akan bersama-sama dengan Ustaz, insyaAllah Ustaz kan. InsyaAllah di lain kali, di lain kesempatan ada sambungan lagi dan dengan topik-topik yang lebih menarik. Dan seterusnya mari sama-sama kita ikuti kuliah duha seterusnya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Arif Zaki ya. Dan dengan itu bagi menutup saya serahkan kepada Ustaz lah untuk tutup dulu kuliah kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. Oh Ustaz dah keluar ya. Okay, tak apa. Ustaz ada ke? Okay, tak apa. Dan seterusnya mari sama-sama kita ikuti kuliah duha seterusnya ya. Bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Arif Zaki. Mungkin Ustaz dah ada ya. Assalamualaikum Ustaz.